Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Karakan ingin berkongsi tentang dua tokoh yang tersohor di Malaysia dan juga di Indonesia. Malam itu aku menggali di ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Petikan pidato sebentar tadi adalah salah seorang pemidato yang tersohor di Indonesia. Siapakah beliau? Ayo kita kenali siapakah tokoh pemidato di negara Indonesia. Ia adalah Soekarno. Soekarno merupakan presiden pertama di Indonesia. Beliau berkhidmat selama 22 tahun daripada tahun 1945 hingga 1967. Beliau lahir pada tanggal 6 Jun 1901. Beliau meninggal pada 21 Jun 1970 ketika beliau 69 tahun. Beliau aktif dalam berpolitik. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku. Beliau terlibat dalam Parti Politik Indonesia. Beliau mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Hal ini kerana beliau adalah seorang yang menuntut kemerdekaan untuk Indonesia daripada penjajahan Belanda. Presiden Soekarno sangat dikenali sebagai piawai dalam berpidato. Kedahsyatan beliau dalam berpidato bukan hanya diakui oleh rakyat Indonesia sahaja, malah negara-negara lain juga turut mengagumi beliau kerana kemampuannya. Ketika beliau berpidato, tidak seorang pun yang bosan apabila dia mengeluarkan kata-kata, kerana Soekarno ini memiliki beberapa cara untuk menyihir para audiens agar selalu memperhatikan apa yang dikatakannya. Yang pertama, beliau membuat pemilihan diksi yang tepat dan indah yang membuatkan para pendengar senantiasa merasakan apa yang dibicarakan olehnya kerana beliau menggunakan makna yang mendalam ketika berpidato. Selanjutnya, beliau menggunakan repetisi atau pengulangan kata di setiap kesempatan berpidatonya. Pengulangan kata tersebut dilakukan supaya pendengar dapat dengan mudah untuk menangkap atau mengingat pesan yang disampaikan. Yang ketiga pula, beliau mempunyai bahasa tubuh dan suara yang khas, unik dan meyakinkan untuk semua pendengar mendengar. Dalam hal intonasi suara pula, Soekarno bijak menggunakan intonasi yang bersesuaian dengan keadaan. Contohnya, Soekarno kadang-kadangnya menyampaikan pidatonya dengan berbisik dalam ketenangan yang membeku sehingga membuatkan hadirin berdebar dan kadang-kadang berteriak untuk memberi tanda bahaya ataupun semangat pada sebuah ajakan dan cara lain dalam mengungkap segala gemuruh rasa. Tokoh pemidato yang kedua ialah Nik Abdul Aziz bin Nikmat. Dilahirkan pada tanggal 10 Januari 1931 di Kampung Pulau Melaka, Kelantan. Merupakan anak kedua daripada 9 orang adik-beradik. Nik Abdul Aziz atau Tuan Guru Nik Abdul Aziz dilahirkan dalam keluarga yang berpegang kuat dengan ajaran agama Islam. Beliau merupakan ahli politik Malaysia dan juga bekas Menteri Besar Kelantan. Nik Abdul Aziz bin Nikmat lebih dikenali sebagai seorang ulama kerana beliau petah berpidato. Hal ini kerana beliau telah diasuh oleh bapanya sendiri, iaitu Tuan Guru Haji Nikmat sejak dahulu lagi. Okey, sekarang saya akan kongsi dengan kawan-kawan tentang cara ataupun ciri yang digunakan oleh Tuan Guru Nik Aziz dalam pidato beliau yang menyebabkan kita tertarik. Okey, sebelum saya kongsi lebih lagi, jom saya belanja korang video Tuan Guru Nik Aziz berpidato. Baja kita tak buat, dia tumbuh pecah mata. Kalau di atas kita panggil pecah mata, kalau di bawah tu akar, kalau di bawah akar meraya cari makanan cara dia. Okey, nampak tak macam mana cara pidato beliau? Okey, menurut beliau untuk menyampaikan pidato, kita mestilah mempunyai kelebihan yang tertentu. Kelebihan apa tu?
Kita dalam berpidato mestilah mempunyai sifat adil dan bijaksana. Kawan-kawan, bijaksana boleh menyebabkan keberkesanan dalam kita menyampaikan maklumat. Para pendengar lebih tertarik untuk mendengar apa yang kita sampaikan. Tuan Guru Ni Aziz berkongsi bahawa dalam menyampaikan maklumat ataupun berpidato mestilah mempunyai strategi dan perencanaan yang tersusun rapi. Tuan Guru Ni Aziz berpesan kepada para da'i bahawa dalam menyampaikan risalah dakwah terdapat beberapa syarat yang perlu ditaati. Di antaranya, hendaklah memilih judul yang tepat, mengetahui keadaan mad'u secara rinci dan ataupun menggunakan bahasa yang bijaksana. Dengan demikian, apa yang kita akan sampaikan dapat memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Akhir sekali, menurut Tuan Guru Ni Aziz, pembidato haruslah mengikuti tahap pemikiran masyarakat supaya masyarakat dapat menerima apa yang kita sampaikan dengan mudah. Contohnya, kalau kita pergi berpidato di kawasan kampung, para pembidato hendaklah bijak dalam memberi analogi yang tepat dengan mengambil contoh yang paling dekat dengan alam pemikiran masyarakat. Pandangan ini terlihat jelas dalam ungkapan Tuan Guru Ni Aziz. Saya nak cakap Kelantan sikit ya. Tuan Guru katakan, walaupun kita ni seorang pensyarah universiti, Tok Guru ko, Maha Guru ko, kalau kita gunakan bahasa standard pensyarah universiti dalam bilik universiti ko kampung, maka gapo kita nak sampaikan tu tidak akan bergeser. Sekian daripada kami, dua tokoh pidato yang unggul, Soekarno dan Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Seterusnya, jom kita saksikan perbandingan pidato dan debat.